Okey, tadi saya berhenti pada insurans perubatan dan juga kesihatan. Okey, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, okey, kat sini kan, okey, kita sebagai manusia lah. Okey, so kita tak tahu apa yang akan berlaku kat depan kan. Macam yang sebelum-sebelum ni juga. Okey, in case kalau kita sakit ataupun kita demam ke ataupun kita apa-apa sajalah kena sakit kritikal ke kan, kecemasan ke, okey, ataupun kita kemalangan patah kaki ke kan. Jadi apabila berlaku sahaja perkara-perkara yang melibatkan sakit ini, okey, maka kita akan dimasukkan ke hospital. Jadi apabila masuk ke hospital, okey, di sini akan ada satu lagi yang dinamakan sebagai kos rawatan. Okey, kos rawatan ni memerlukan kita punya kewangan. Jadi bila kata nak kewangan ini, okey, ada dua je cara. Sama ada kita bayar sendiri ataupun kita minta orang lain tolong bayarkan. Siapa yang orang lain yang nak tolong bayarkan tu? Okey, di sinilah fungsi syarikat insurans, iaitu akan menyediakan insurans perubatan yang mana segala kos-kos perubatan tersebut akan ditanggung oleh insurans perubatan. Okey, dia yang akan bayarkan kita punya kos kepada hospital. Okey, ini merujuk kepada sama ada hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Okey, sebab apa? Sebab hospital kerajaan tak semua jenis penyakit dia tanggung semua. Okey, kalau kita demam biasa sahaja tu kan, itu tidak ada masalah. Okey, kalau kita terlibat dengan sakit kronik, contoh yang memerlukan kita untuk membuat pembedahan atau yang melibatkan kos yang tinggi, okey, segala tu kena tanggung sendiri. Jadi semua itu memerlukan pada kos. Jadi bila kata ada kos, maka kita perlukan wang. Jadi wang itu sama ada dari kita punya poket sendiri ataupun daripada orang lain. Orang lain itu tak adalah yang kita boleh harapkan, iaitu daripada syarikat insurans menerusi insurans perubatan dan juga kesihatan yang kita boleh carum ataupun yang kita boleh ambil daripada mana-mana syarikat yang menawarkan insurans tersebut. Okey. So antara polisi yang terdapat dalam insurans perubatan dan juga insurans kesihatan ni, yang pertama insurans hospital dan pembedahan. Okey. Ini apa yang ditawarkan insurans pembedahan jika nak buat pembedahan apa-apa kan. Yang kedua, insurans penyakit kritikal. Contohnya kanser, sakit jantung. Okey. Dan sebagainya lah, kencing manis yang bersangkutan, buah pinggang. Okey, kemudian insurans pendapatan akibat hilang upaya. Okey, yang ini tadi kita boleh combine dengan insurans yang ada kaitan dengan motor kan. Okey, hilang upaya. Hilang upaya ni maknanya kita contohnya lumpuh ataupun berlaku kemalangan, lepas tu kena potong kaki kan. Okey, kena potong kaki. So bila kena potong kaki maknanya kita hilang keupayaan untuk berjalan. So bila hilang keupayaan untuk berjalan, kalau sebelum ni kita punya kerja tu memerlukan kita untuk bergerak ke situ ke sini, maka sekarang ni kita punya pergerakan sudah terhad. Okey, jadi maknanya kat sini akan ada pihak yang akan bayar, iaitu insurans perubatan tadi. Dan yang ketiga kita panggil sebagai pendapatan hospital. Pendapatan hospital ni maknanya bila kita masuk ward berapa-berapa tu, akan ada kos dia kan. Nilai harga ward tu, okey, so ini akan dibayar juga. Okey, seterusnya kita lihat yang keempat, insurans kemalangan diri. Okey, insurans kemalangan diri ini adalah untuk melindungi dan memberi perlindungan, okey, sekiranya kita mengalami sebarang kecederaan anggota badan. Okey, kecacatan. Okey, hilang upaya ataupun meninggal dunia yang mana berpunca sama ada daripada kemalangan. Okey. Yang punca ni secara langsung daripada kemalangan. Maksudnya yang ini adalah disebabkan oleh kemalangan. Okey. Ini disebabkan oleh kemalangan. Okey, insurans ini berbeza dengan insurans hayat dan insurans perubatan. Ia ada lain sikit. Sebab ini adalah khusus untuk kemalangan diri. Okey, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah insurans perjalanan. Okey, contohnya kita kan, kita nak travel, nak pergi ke negara lain. Okey, nak pergi berjalan. Contoh kamu nak pergi berjalan ke Korea, kamu nak pergi ke Jepun, ataupun kamu nak pergi ke Thailand. Okey, ataupun nak pergi ke Indonesia. Okey,
So, bila kita nak merentas negara, kita nak pergi berjalan, kita nak keluar daripada rumah. Okey, so di sini akan ada risiko. Okey, so risiko ini bila kita ke mana-mana, okey, bila ada risiko, contohnya kita boleh berlaku kecurian ataupun boleh berlaku kemalangan ataupun boleh berlaku kita ni dirompak ataupun kita dicederakan dan sebagainya lah, macam-macam sebab kita tak tahu kat luar mungkin ada scammer dan sebagainya. Jadi boleh berlaku apa-apa ataupun kita ditipu. Ditipu. So untuk melindungi kita daripada segala jenis hal-hal yang tidak bagus ini, maka kita perlu melindungi diri kita dari sebarang risiko. Caranya macam mana? Okey, caranya adalah kita mengambil insurans perjalanan. Tujuan dia, bila berlaku apa-apa, okey, maka akan ada pihak yang akan membantu kita untuk menanggung segala bentuk kerugian yang kita alami sepanjang tempoh perjalanan kita di dalam kita punya percutian tadi. Okey, so itu adalah secara basic berkenaan dengan insurans hayat dan juga insurans am. Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Tadi adalah dua jenis insurans. Seterusnya. Okey. Kita boleh melihat biasanya insurans terbahagi. Tadi itu adalah jenis insurans jenis insurans yang terbahagi kepada dua. Kemudian bentuk perlindungan ini boleh berlaku kepada dua. Okey, sama ada diambil secara individu ataupun secara berkelompok. Berkelompok ni dalam bahasa lain kita panggil sebagai berkumpulan. Okey, tadi kita ada insurans hayat dan kedua kita ada insurans am. Okey, insurans am tu kita ada 5 kan. Okey, seterusnya insurans ini kita boleh ambil sama ada secara individu atau secara berkumpulan ataupun secara berkelompok. Okey, tapi untuk insurans hayat kita tak boleh ambil secara berkumpulan atau secara berkelompok. Okey, dia ada sedikitlah lain. Lepas tu insurans am tadi antara yang kita boleh ambil yang secara berkelompok ataupun secara individu biasanya adalah untuk insurans perjalanan. Ini adalah kebiasaan. Okay, kita tengok dengan lebih jelas. Insurans kepada yang berkelompok. Ini kita tengok secara jelas. Kalau individu ni diri kita lah, tak payah kita huraikan lagi. Okey. Tapi kalau yang berkelompok ni dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama adalah insurans yang melibatkan organisasi. Okey. Contohnya insurans yang disediakan oleh syarikat kepada pekerja mereka. Okey, contohnya kilang. Kilang biasanya dia akan sediakan insurans kepada mereka punya pekerja. Okey, sekiranya berlaku kematian ataupun hilang upaya ataupun masuk hospital kan ataupun berlaku pembedahan, okey, dengan polisi yang sesuailah dengan kadar-kadar yang tertentu. Okey, ini biasanya kalau kita kilang elektronik ke, kilang yang menggunakan jentera berat ke, yang menggunakan jentera tajam yang berbahaya, maka mereka akan melindungi pekerja mereka dengan insurans organisasi yang mana syarikat yang akan membuat. Okey, syarikat yang akan mencarum untuk kita, syarikat yang akan bayar bagi pihak kita. Yang seterusnya, kita ada yang kedua, insurans berkelompok kepada murid. Okey, ini setiap pelajar sekolah, tak kira lah sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, okey, apabila dia mendaftar sebagai pelajar sekolah, maka mereka semua adalah terlindung kepada perlindungan kewangan yang disediakan kepada murid. Okey, ini semua orang dapat. Okey, sebab itu apabila contoh kamu mewakili sekolah, okey, contoh kamu mewakili sekolah, kamu keluar sahaja daripada pintu sekolah, okey, untuk mewakili sekolah, maka kamu sebenarnya sedang dilindung oleh insurans berkelompok. Jadi apa-apa yang berlaku kepada diri kamu, kamu sebenarnya memang sudah pun dilindungi oleh insurans berkelompok kepada murid. Ini memang seluruh Malaysia akan ada ni, dipanggil skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Tapi ada syarat yang kita kena patuhi. Contohnya dari segi
pakaian. Sebab itu kalau cikgu-cikgu kamu selalu pesan kalau nak wakil sekolah kena pakai baju sekolah. Okey, kena pakai baju yang ada lambang sekolah. Sebab dia bukan saja-saja, dia bukan hanya menjadi identiti kita. Bahkan dia akan menjadi kita punya tanda untuk kita dapatkan claim insurans ni. Okey. Contoh kamu berpakaian sekolah pagi kan, kamu nak datang ke sekolah, berlaku apa-apa dalam perjalanan tersebut, maka kamu boleh mendapatkan insurans ini. Tapi ada prosedur yang jelas lah. Okey, dia tak semudah yang kita ni lah. Ada kaedah-kaedah dan juga cara dia. Okey, sebagai contoh, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dengan skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Kemudian, bagi kita yang mempunyai pendapatan di bawah skim B40. Siapa-siapa yang berada, keluarga dia yang berada dalam kumpulan B40, maka dia secara automatik boleh memohon perlindungan MySalam. Ini free. Ini free, kerajaan bagi. Kerajaan Malaysia bagi pada semua pada semua ahli keluarga yang daripada kumpulan B40, dia boleh memohon skim MySalam. Skim MySalam ni adalah insurans. Insurans yang dikhaskan untuk kumpulan B40. Jadi kalau keluarga kita termasuk dalam kumpulan B40, pastikan mak ayah kita pergi mendaftar untuk dapatkan insurans MySalam. Kalau sebelum ni cikgu pernah lihat dia ada buka kios dekat hospital. Biasanya kat hospital dah ada buka kios. Ataupun kalau tak ada kat hospital, kamu boleh tanya pada pejabat-pejabat kerajaan yang tertentulah, macam contoh pejabat daerah dan sebagainya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan insurans MySalam. Kalau keluarga dia termasuk dalam B40. Kalau rasa layak, kamu boleh memohon. Dapatkan maklumat lanjut, bagi tahu pada ibu bapa, boleh mohon. Sebab ada banyak ada banyak takaful ataupun perlindungan yang disediakan untuk ini. Rugi kalau tak ambil. Baik, kita lihat. Ni contoh. Contoh kita lihat kepada latih Kendiri 3.1A. Tengok. Dia kata, Encik Daud. Cik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu. So, kita tengok highlight. Yang pertama dia kata Encik Daud. Ini maklumat yang pertama. Yang kedua, dia kata dia beli satu polisi insurans jika dia terlibat dengan kemalangan. Daripada mana? Daripada syarikat insurans bersatu. Berapa nilai insurans dia? Bernilai RM300,000. Bernilai RM300,000 dengan kadar bayaran bulanan sebanyak RM100. So, siapakah soalan dia? Tengok siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? So, siapa syarikat insurans kat sini? So soalan A, syarikat apa? Syarikat insurans bersatu. Syarikat insurans. Syarikat insurans bersatu. Dan soalan kedua ditanya, siapakah pemegang polisi? So dalam kes kita ni, siapa pemegang polisi? Encik Daud. Ya, betul. Tepat sekali. Encik Daud. Okey, good. Next, yang kedua, kita lihat apa dia tanya. Berapakah had perlindungan? So berapa had perlindungan dia? RM? 300,000. Ya, 300,000. Okey. Hak perlindungan ni macam mana kita nak tentukan? Sebenarnya hak perlindungan ini adalah ditentukan oleh siapa? Oleh Encik Daud dan juga syarikat insurans bersatu. So dekat sini melalui persetujuan, Encik Daud akan bayar sebanyak 100 sebulan kepada syarikat insurans bersatu, dan jika berlaku apa-apa musibah kepada Encik Daud, maka Encik Daud akan dapat semula dengan nilai tuntutan sebanyak RM300,000. RM300,000 ni bukan nilai ni sedebuk dia dapat. Tak, berdasarkan kepada nilai kerugian. Nilai kerugian ni siapa yang buat? Penyiasat yang buat. Penyiasat yang akan buat.
Okey, syarikat insurans akan lantik penyiasat untuk membuat nilai kerugian berapa sebenarnya Encik Daud rugi, maka dia akan bayar mengikut nilai kerugian. Kalau nilai kerugian itu adalah di bawah daripada 300,000, maka syarikat insurans akan tanggung keseluruhan. Tapi kalau nilai kerugian adalah di atas daripada 300,000, maka syarikat insurans akan membayar sehingga 300,000 sahaja. Yang selebihnya akan dibayar oleh Encik Daud sendiri. Okey. Seterusnya soalan dia tanya, berapakah nilai premium bulanan? RM RM 100. 100. Okey, good. Dan D, dia tanya apa? Nyatakan risiko yang diinsurankan. So apa risiko dia? Terlibat dengan kemalangan. So, risiko dia adalah kemalangan. Sebab dia hanya ambil untuk berlaku kemalangan kan? Okey, so insurans dia adalah berasaskan kepada risiko kemalangan. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, nombor 2. Pada suatu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain. Okey, so kat sini kita ada Melissa. Dia telah melanggar sebuah kereta lain. Okey, kereta lain. Akibat daripada kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk. Okey, so kereta Marissa, okey, kereta rosak. Okey, kereta yang lain ni pun rosak. Okey, dua-dua rosak. Okey, kemudian dia kata, dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami patah kaki. Okey, pemandu dia pula patah kaki. Okey. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan untuk pemandu tersebut. So, soalan dia, berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa sekiranya dia menginsurans keretanya di bawah polisi pihak ketiga. Ni. Kalau dia berada pada pihak ketiga, so apa yang Melissa boleh tuntut? Yang ini kita kena lihat untuk insurans kenderaan. Ni kan. Kalau pihak ketiga, yang ini kan, ni pihak ketiga ni. So yang pertama, liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Dan juga yang kedua, kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga sahaja. Maknanya kat sini, apa yang boleh dituntut? Ditanyakan, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat adalah, yang pertama, dia boleh tuntut untuk baik pulih kerosakan untuk kenderaan lain. Kenderaan diri dia sendiri tak boleh. Melissa tak boleh buat untuk kenderaan diri sendiri sebab apa? Sebab dia ambil insurans untuk pihak ketiga. So pihak ketiga tu inilah orang yang dilanggar oleh Melissa. Kemudian yang kedua, orang ketiga tersebut patah kaki. So kalau kita tengok kat sini, liability kepada pihak ketiga akibat daripada kecederaan dan kematian. So maknanya kat sini, dia berlaku kecederaan. Jadi kos untuk rawatan patah kaki juga boleh dituntut oleh pihak lain. Manakala Melissa tidak boleh membuat apa-apa tuntutan untuk diri dia. So yang kedua, Melissa tak boleh tuntut apa untuk dirinya. Apa yang dia boleh buat hanyalah tuntutan terhadap kerosakan kenderaan lain dan juga kos. Dan juga kos perubatan untuk orang lain sahaja. So itu sahaja yang dapat dituntut oleh Melissa. Melissa kat sini kena tanggung sendiri untuk kos diri dia. Sebab apa? Sebab dia ambil insurans yang kelas ataupun insurans pihak ketiga. Baik. Setakat ini, ada apa-apa soalan? Adakah? Sazwani, Fuan,
Haida. Siapa lagi kita tengok. Fatin, Amirul. Tak ada. Okey. So kalau tak ada soalan, okey, sekejap cikgu nak tengok. Okey, yang ini dia sampai mana Okey. Kita akan habiskan di bawah ni Kita habiskan dengan contoh yang pertama. Lepas tu untuk muka surat 10, untuk muka surat yang berikutnya ni, okey, muka surat 81 ni kita akan lihat pada kelas kita yang berikutnya. Okey. So untuk hari ni kita akan lihat sehingga kes yang ini. Okey, kita tengok sehingga contoh 1. Okey, contoh 1 dia kata jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi syarikat insurans insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat PQ. Okey. So kat sini kita tengok yang pertama ada bilangan hari. Okey. Yang pertama ya betul. Ini nota yang cikgu suruh buat minggu lepas. Okey, yang pertama kita ada bilangan hari. Okey, bilangan 1 hingga 5 hari. Yang kedua kita ada 6 hingga 10. Yang ketiga kita ada 11 hingga 18 hari. Kemudian kita tengok jika pemegang polisi sahaja. Okey, pemegang polisi dan juga pasangan. Dan juga ini yang ketiga adalah untuk keluarga. Kemudian negara Asia. Asia. Okey, kita boleh tengok dari sudut perbandingan harga. Kalau untuk pemegang polisi sahaja, maksudnya ini adalah untuk perseorangan. Okey, kalau Asia lebih murah daripada Eropah. Okey, kemudian kalau hari lebih panjang, maka dia punya kos dia juga akan jadi semakin tinggi. Okey, kalau dengan pasangan, so dia lebih mahal sedikit berbanding dengan individu. Dan kalau untuk keluarga, biasalah kalau keluarga makin mahal berbanding dengan individu. So, soalan yang pertama ditanya, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium? So kat sini tadi kita secara tak langsung sebenarnya dah bincang dah. Okey, soalan A, dia kata apakah faktor yang mempengaruhi? 1, bilangan. Bilangan apa? Bilangan hari. Yang kedua, yang mempengaruhi adalah apa? Okey, bentuk bilangan orang yang diinsurankan. Okey, bilangan orang yang diinsurankan, iaitu sama ada dia ambil pemegang polisi sahaja 1 orang. Okey, ataupun pemegang polisi dan pasangan 2 orang, ataupun keluarga. Keluarga ni tengoklah pada tu sama ada 4 sehingga lebih, ataupun 3 ke atas lah. Dia termasuk anak-anak. Okey. Kemudian yang ketiga, kita tengok. Okey. Ni tengok apa ni beza Asia dengan Eropah. Okey, Asia tu dari sudutnya jarak. Okey, jarak perjalanan ke negara Asia lebih dekat berbanding jarak perjalanan ke negara Eropah. Okey. So, kita tengok yang soalan yang kedua. So, tadi ada 3 faktor dia. Yang pertama, bilangan hari, tempoh masa. Yang kedua, bilangan orang yang diinsurankan. Okey. Dan yang ketiga adalah jarak perjalanan. Okey, berapa jauh perjalanan tersebut. Okey. Yang kedua, tengok soalan dia kata, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Sebab apa? Sebab semakin lama kita berada di luar, okey, ataupun kita berada di luar rumah, semakin meningkat kebarangkalian untuk berlaku kerugian akibat daripada kemalangan ataupun akibat daripada kecuaian ataupun akibat daripada perbuatan orang lain. Contohnya kita dirompak dan sebagainya semasa kita berada di luar negara. Okey, risiko dia jadi semakin lebih tinggi. Sebab itulah harganya jadi semakin meningkat. Okey, dan yang ketiga. Ni kata ni, pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia untuk melawat banyak negara. Okey, dia kata dia perlu lawat banyak negara. Okey, negara mana? Eropah dalam masa setahun. Okey, dalam masa setahun dia perlu melawat banyak negara Eropah. Okey.
Insurans yang manakah harus dibeli oleh Syahid sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Okey, yang pertama kita tengok. Dia ni ada berapa orang? Kita tengok yang pertama kita tengok beringan hari. Dia nak pergi sekejap ke dia nak pergi lama kan? Syahid ni dia selalu ulang-alik. Jadi antara ketiga-tiga ni yang paling bagus diambil adalah untuk tahunan sebab dia memang akan sentiasa dia akan sentiasa pergi ke negara luar antara 12 hingga 15 hari. Dia akan mengunjungi banyak negara dalam tempoh masa tersebut. Sebab dia melawat banyak negara. Sekali pergi 12 hingga 15 hari. Jadi dia banyak tempat dia nak pergi. So dia ambil yang setahun lah. Yang kedua dia kata kita tengok berapa orang. Dia seorang kan? So dia seorang, kita ambil lah yang individu. Kenapa kita nak ambil yang kedua, yang ketiga ni kan? So kita ambil yang individu. Seterusnya dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke Eropah. So inilah insurans yang dia ambil. Iaitu Syahid patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana ia lebih menjimatkan daripada membeli insurans untuk tempoh 11 hingga 18 hari bagi setiap kali perjalanan. So sampai situ ada soalan? Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, kita mungkin berakhir kat sini. Untuk yang berikutnya kita akan sambung di dalam kelas yang berikutnya. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Yang selepas ini adalah melibatkan kepada pengiraan. So yang melibatkan kepada pengiraan ini, cikgu memerlukan kamu untuk memberi perhatian yang lebih lah. Sebab bila kata pengiraan, maka kita kena faham satu-satu dia punya apa yang dimaksudkan dengan pengiraan tersebut. So itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu fahamlah dengan apa yang kita dah bincangkan. Lagipun sebelum ni, minggu lepas cikgu ada suruh kamu buat nota kan, berdasarkan kepada video yang cikgu dah tunjukkan kepada kamu. So